Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada cikgu-cikgu di luar sana. Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan cikgu-cikgu semua bagaimana cara untuk kita mengakses ke Google Classroom kita dan juga cara untuk kita buat kelas untuk anak-anak murid kita menggunakan Google Classroom. Okey, untuk tidak buang masa, kita teruskan saja dengan cara dia. Yang pertama, seperti biasa kita buka browser Google ni menggunakan Google Chrome. Okey, kemudian pada bahagian search ni seperti biasa kita type perkataan Portal Digital Learning. Sekiranya cikgu-cikgu ingat address ataupun alamat Portal Digital Learning ni, cikgu tak perlu type macam saya type ni. Cikgu hanya letak saja, cikgu hanya type saja ke atas ni alamat portal yang cikgu ingat tu dan cikgu tekan enter saja. Okey, untuk yang kali ni kita tak tahu alamat kita type di search tu Portal Digital Learning dan kita tekan enter. Okey, kemudian pada link paling atas ni kita pun klik butang login Google Sites ni. Klik link ni ya. Okey, dan kita terus masuk ke Portal Digital Learning kita. Kita log masuk seperti biasa dan kita gunakan email MOE yang kita dapat daripada KPM kita untuk login masuk ke Google Classroom. Macam yang depan saya ni, saya dah pun masuk menggunakan laptop ni, jadi dia ada kat sini siap-siap. Jadi kalau cikgu dapati tak ada kat sini, cikgu boleh klik, cikgu add account kat bawah ni, cikgu masukkan semula email MOE cikgu dan juga password dan cikgu OK ataupun enter saja. Okey, macam saya dah ada kat sini, saya terus klik. Okey, bila dah terus klik, terus masuk ke Portal Digital Learning kita. Dan pada bahagian atas ni, cikgu klik link guru. Sebelah murid ni ada guru, cikgu klik guru. Kemudian kita masuk ke sini dan cikgu boleh nampak lah ada beberapa menu yang kat bawah ni. Jadi untuk kita akses Google Classroom, kita perlu klik menu yang kedua, activity ni Kita klik menu yang kedua. Kemudian okey, cikgu boleh terus nampak ada ikon Google Classroom. Okey, kat sini kita klik. Kemudian klik untuk mula. Okey, dan kita terus saja masuk ke paparan Google Classroom kita, ke dashboard Google Classroom kita. Okey. Okey, macam yang kat sini saya dah pun buat beberapa kelas menggunakan Google Classroom ni. Okey. Untuk kita buat kelas baru untuk anak-anak murid kita, kita nak buat kelas, kita klik pada tanda atau simbol tambah ke atas ni yang saya tunjuk ni. Cikgu klik saja dan cikgu klik create class. Okey, create class. Okay, klik create class. Okey, kat sini cikgu namakan kelas cikgu lah. Nama kelas cikgu apa? Contohnya tahun 6, cikgu pun 6. 6 apa? 6 harmoni. Cikgu pun 6 harmoni. Cikgu klik 6 harmoni. Kemudian section, selalunya saya letakkan tahun lah tahun 2020. Subjek apa cikgu nak letak kat sini? Kalau cikgu ajar bahasa Inggeris, cikgu letak English ataupun bahasa Inggeris terpulang lah. Untuk room ni cikgu biarkan kosong kat sini dan cikgu klik butang ataupun tanda create kat sini. Okey, kita create. Okey, kita tunggu sekejap. Dia akan create untuk kita. Okey, sekarang kita dah pun siap kita dah pun siap buat kelas baru menggunakan Google Classroom seperti yang cikgu nampak ni. Ni kelas baru yang saya buat tadi, 6 harmoni. Tahun dia keluar kat sini 2020. Dan kalau cikgu perasan kat sini dia ada tulis class code. Class code. Okey, class code ni yang ini cikgu boleh copy. Cikgu boleh copy kod ni dan hantar dan share pada murid-murid. Cikgu copy. Cikgu share pada murid-murid melalui Telegram, WhatsApp
atau mana-mana lah yang cikgu nak kongsi dengan murid. Cara yang kedua, kalau cikgu ada di makmal komputer ataupun di dalam kelas yang ada projektor, cikgu boleh terus pancarkan kod ni pada murid-murid dan murid-murid terus saja salin 64 DLMAU dalam dia punya Google Classroom. Okey, faham cikgu Okey. Itu cara yang kedua lah. Yang pertama tadi cikgu copy, yang ni cikgu share dalam Telegram ataupun WhatsApp, suruh murid-murid join kelas menggunakan password ni. Dan yang kedua, cikgu kalau sekiranya cikgu berada di sekolah dalam makmal komputer ataupun perpustakaan ataupun mana-mana yang ada projektor, cikgu boleh pancarkan dia punya kod ni. Jadi murid-murid nampak dan dia orang terus saja login masuk ke dalam kelas. Okey, dalam kelas Google Classroom dia orang masing-masing. Okey Okey, cara yang ketiga untuk invite murid, kita klik pada butang di atas stream classwork people. Kita klik pada bahagian people dan cikgu nampak ni dia ada tulis teacher. Teacher ni cikgu lah Kemudian student. Student ni cikgu boleh invite student melalui email MOE dia orang. Okey, cara dia senang saja cikgu. Ada butang tambah kat sini, ada gambar orang dan tambah ni, cikgu invite student. Cikgu klik, cikgu masukkan email murid tersebut. Okey. Contoh saya tunjuk satu saya tunjuk kat cikgu. Mana? Okey, contoh je saya masukkan salah seorang saya masukkan satu email daripada email murid Okey, cikgu nampak macam ni. Kemudian cikgu klik pada bahagian bawah ni macam ni. Kalau dah keluar yang bentuk dia macam ni, barulah cikgu invite. Okey. Ataupun kalau cikgu tak nak buat macam saya tadi, cikgu boleh masukkan password, masukkan email murid, kemudian cikgu hanya tekan enter saja. Okey, dia akan terus keluar macam ni dan cikgu invite. Bila kita buat kaedah yang ketiga macam ni, bermakna kita telah pun invite murid itu melalui email. Email itu dihantar ke alamat email MOE murid. Jadi bila murid buka email dia orang tu, dia orang akan nampaklah satu link di mana cikgu dia telah menjemput dia untuk sertai kelas. Dan bila dia orang klik saja link tu, automatik dia orang akan masuk ke kelas cikgu yang cikgu buat. Contoh kelas 6 harmoni yang saya buat ni tadi. Okey, faham cikgu? Email ni cikgu boleh copy paste banyak mana yang cikgu nak. Kaedah dia sama juga macam tadi. Lepas dah cikgu paste kat sini, cikgu enter ataupun cikgu klik pada bahagian kat sini. Bila dah naik banyak-banyak kat sini, baru cikgu invite. Okey, boleh faham cikgu? Okey. Itu cara untuk kita invite murid selepas kita dah pun buat kelas. Okey. Okey, seterusnya saya nak bagi tahu cikgu, saya nak tunjuk cara bagaimana kita nak menggunakan Google Classroom ni. Okey, kalau kita tengok dia ada 4 menu utama, stream, classwork, people dan grades. Stream ni adalah muka depan Google Classroom kita, muka depan kelas kita, di mana cikgu boleh menulis ataupun meletakkan apa-apa memo pada bahagian depan ni. Contoh, cikgu nak murid-murid cikgu ni datang ke sekolah besok berpakaian sukan. Contohlah Jadi kita pun boleh type kat sini, besok tolong pakai pakaian sukan. Contohlah Kemudian kita post. Okey, bila kita post kat sini, murid-murid, semua murid yang kita invite, yang join kelas kita ni, dia akan dapat memo yang kita tulis ni. Besok tolong pakai pakaian sukan. Ini adalah memo muka depan.
Okey, apa-apa yang kita update, dia akan keluar daripada bahagian depan ni lah. Okey. Selain daripada kita type kat sini, kita tulis memo kat sini. Bila kita bagi kerja-kerja rumah pun, dia akan paparkan kat sini. Okey cikgu, faham Okey, saya teruskan. Yang ini kalau cikgu tak nak, contohlah kalau cikgu tak nak posting yang cikgu buat ni, besok tolong pakai pakaian sukan ni, cikgu boleh klik pada tanda simbol 3 ni, klik, cikgu boleh delete. Cikgu buang terus, padam terus daripada muka depan Google Classroom cikgu. Okey, faham cikgu? Okey, seterusnya kita masuk ke butang yang kedua, iaitu classwork. Yang ini yang penting cikgu Classwork ni dia ada banyak fungsi dia. Dan yang utama dia, kalau kita nampak kat classwork ni, ialah butang create ni. Yang ini yang mainkan peranan utama. Kita nak bagi kerja, assignment, latihan apa-apalah pada murid. Bahan-bahan apa yang kita nak kongsi dengan murid, kita hanya klik pada create. Dan pada bahagian ni, cikgu nampak klik saja create, dia akan keluar assignment, quiz assignment, question, material, reuse post, topic. Okey, kita bincang satu-satu. Okey, kita bermula dengan assignment. Okey, assignment ni, kalau cikgu nak bagi latihan berbentuk, latihan cikgu tu ada dalam Microsoft Word, Excel, ataupun cikgu ambil daripada quizzes, ataupun daripada mana-mana bahan lah. Okey, cikgu boleh kongsi menggunakan assignment. Cara dia, cikgu klik assignment. Okey, lepas dah klik assignment tu, cikgu namakan assignment cikgu. Contoh dia untuk bahasa Inggeris ni, assignment yang saya nak bagi ni ialah berkaitan dengan present tense. Contoh saya pun type present. Okey, present tense. Okey, instruction ni optional, iaitu cikgu boleh letak. Kalau cikgu tak nak letak pun tak apa. Kalau cikgu nak letak ni adalah arahan kepada murid lah Kalau cikgu nak murid tu lengkapkan kerja yang cikgu bagi, cikgu tulislah kat sini. Ataupun cikgu nak murid ni lepas dah siap kan, kena hantar dengan segera ke apa ke, arahan apa-apa arahan cikgu lah, cikgu tulis kat sini instruction. Okey, contoh dia saya bagi arahan write. Okey, let's say write 5 sentences using the following word in present tense. Okay. Okay, ini contoh lah saya buat arahan pada murid, write 5 sentences using the following words in present tense. Kemudian kita add kerja yang kita nak bagi pada murid. Kerja ni macam saya cakap tadi, cikgu boleh ambil daripada Microsoft Word, quizzes, apa-apa bahan yang cikgu nak yang berkaitan dengan kerja yang cikgu nak bagi ni. Okey, macam saya ni, saya klik add, saya ambil kat Google Drive. Sebab semua bahan-bahan saya upload, saya letakkan di dalam Google Drive saya. Kalau cikgu ada dalam komputer, cikgu klik file, ambil dalam komputer, cikgu upload dalam komputer. Kalau YouTube ni, cikgu ambil bahan dari YouTube lah. Link ni, cikgu menggunakan link daripada quizzes ataupun mana-mana website yang lain. Okey, cikgu boleh klik link dan cikgu masukkan link. Okey, macam kali ni saya masukkan kerja yang saya dah buat dalam Google Drive saya. Okey, saya klik Google Drive. Kemudian saya klik pada upload. Saya klik pada My Drive. Okey, dalam My Drive ni saya boleh upload, boleh carilah saya punya kerja saya
Saya letak dalam folder classroom saya ni. Okey. Dan saya upload. Contoh yang ni saya upload. Okey, selepas saya dah upload, dia akan keluar macam ni. Jadi cikgu apa kena buat belum siap lagi cikgu Cikgu kena setting pada bahagian ni pula, bahagian yang saya tunjukkan ni, student can view file ni, ada anak panah kecil kat sini, drop down ni, cikgu klik. Dan cikgu hantar pada setiap murid. Make a copy for each student. Bermakna setiap murid cikgu, kalau cikgu ada 40 orang, 40 orang akan menerima salinan kerja yang cikgu attach, yang cikgu upload ni. Faham cikgu Okey. Jadi setiap orang akan terima seorang satu. Macam dalam kelas lah, kita bagi satu keping kertas pada setiap orang. Okey cikgu. Okey, yang fungsi atas ni, student can view file, dia hanya murid hanya dapat tengok saja, dia orang tak boleh nak buat apa, dia orang hanya boleh view saja. Yang fungsi kedua ni, student can edit file ni, dia orang boleh edit. Dia orang boleh edit file Yang ni yang terbaik dia, kalau yang saya sarankan kita pakai make a copy for each student lah. Okey, kita klik make a copy for each student. Kemudian apa yang kita kena buat? Kita masukkan markah. Kalau kita nak setting markah kat sini, kita bolehlah letak, kalau cikgu nak letak markah yang ni hanya 10 saja, cikgu letaklah 10 macam tu. Kalau cikgu nak letak 100, cikgu letak 100 macam tu Okey, kalau cikgu nak tambah 100, 100. Kalau cikgu nak tetapkan masa penghantaran, bila nak murid tu hantar kerja ni, cikgu hanya klik saja butang kat sini. Due date ni, cikgu masukkan tarikh bila murid cikgu nak hantar. Bila yang cikgu nak dia orang hantar, cikgu klik saja butang ni. Okay, katakan saya klik pada 20, katakan saya bagi sampai minggu depan lah contoh Hari Selasa saya nak. Okey, 28 hari bulan. Time ni cikgu tak payah masuk lah. Kalau cikgu nak masuk pun boleh. Tapi tak payahlah, kalau saya biar kosong lah. Tak kisahlah bila dia orang hantar janji 28 hari bulan. Malam pun boleh, siang pun boleh terpulang Yang penting dia orang hantar 28 hari bulan 4. Okey cikgu. Okey, dah siap setting. Topik. Okey, topik ni makna dia kita nak susun latihan yang macam saya bagi ni. Present tense. Jadi kita perlukan satu topik untuk semua. Kalau setiap kali saya bagi kerja present tense, kita akan masukkan dalam satu file. File dia, nama dia, file dia topik ni lah. Topik ni kita standardizekan dia. Kita susun dia. Katakan saya buat, saya namakan simple present tense. Okey cikgu, dah siap. Okey. Okey, itu saja yang cikgu kena buat. Bila dah siap semua-semua yang kita buat tadi ni, dah setting apa semua, barulah kita klik butang assign. Assign ni bermakna kita nak hantar pada semua murid kita dalam kelas ni. Kalau ada 40 orang, 40 orang akan terima. Okey, saya akan klik assign. Kita pun assign. Kita tunggu lambat sikit. Okey, makna dia dah pun assign pada murid. Okey, cikgu nak, macam mana kita nak tahu dia dah hantar kepada murid? Okey, kita klik saja kat yang tajuk yang saya buat tadi simple present tense. Okey, kemudian di bawah tajuk ni dia ada tajuk yang kecil latihan yang saya bagi tadi. Present tense. Kita klik. Dia assign, dia akan tulis kat sini assign berapa orang murid. Macam saya ni assign kosong sebab dalam kelas ni tak ada murid. Sebab saya buat ni hanya untuk tunjuk kat cikgu je. Saya tak add murid pun Jadi kelas saya ni tak ada orang. Tapi saya dah assign. Kalau kelas cikgu dah ada orang, cikgu dah add, bermakna dia akan tunjuk kat sini jumlah murid yang terima. Okey? Sebelah sini turn in. Turn in ini murid-murid bila dia dah terima, dia dah buat latihan yang cikgu suruh buat ni, dah apa semua dah siap, dia akan klik turn in.
Bila dia klik turn in, kerja yang cikgu bagi tadi terus automatik dihantar ke dalam Google Classroom cikgu ni, ke dalam paparan ni. Dan dia akan tulis kat sini turn in berapa orang. Kalau 40 orang murid cikgu, 20 orang saja yang buat dan turn in, dia akan tulis kat sini 20. Faham cikgu Alright. Dan satu lagi cara untuk kita tengok sama ada murid kita nak tengok murid 20 orang ni yang mana yang turn in ni, yang contoh saya bagi tadi ni katakan 20 orang turn in. Kita nak tengok 20 ni, cara dia kita masuk pada grade. Okey, grade ni nanti akan ada nama murid dan dia akan bagi tahu murid mana yang turn in kat sini. Sekarang ni kosong cikgu sebab tak nampak, sebab tak ada murid yang turn in. Sebab saya tak add mana-mana murid lagi. Okey, cikgu faham Okey, itu yang classwork. Okey, jelas classwork Yang create tadi kita guna assignment. Yang lain pun sama cikgu. Quiz assignment pun sama fungsi dia. Question pun sama. Material, topik. Material ni kita hanya nak kongsi bahan. Question ni kita boleh guna Google Form. Cikgu boleh explore cikgu. Cikgu explore satu-satu. Senang je cikgu, tak susah. Konsep dia sama. Lepas kita dah buat, kita upload. Kemudian kita assign pada murid-murid kita. Okey cikgu. Saya harap cikgu faham. Kalau saya nak tunjuk satu-satu ni mungkin makan masa. Jadi hari ni biarlah cukuplah saya tunjuk untuk assignment dia saja dulu. Cikgu boleh gunalah assignment. Bila cikgu dah pandai buat, insya-Allah cikgu akan pandai buat yang lain yang quiz assignment, question, material sama je. Semua sama je cikgu. Yang penting cikgu kena rajin buat, baru cikgu akan mahir guna Google Classroom ni. Okey, untuk people tadi, butang seterusnya people, ini nama cikgu, ini cikgu. Kalau cikgu nak cikgu lain berkongsi kelas yang sama, cikgu nak ajaklah kawan cikgu join kelas cikgu ni supaya dia pun turut sama-sama membantu cikgu. Dia pun boleh tanda markah, boleh buat semakan murid apa semua. Jadi cikgu hanya klik butang invite teacher. Cikgu klik butang invite teacher macam tadilah, macam kita add student. Cikgu masukkan email cikgu yang cikgu nak invite tu kat sini. Dan cikgu invite. Okey cikgu, senang kan? Okey, itu saja. Grade ni macam saya tunjuk tadilah. Bila kita add murid-murid kita dalam kelas kita, dia akan keluar nama. Dan bila kita bagi assignment, dia akan keluar assignment yang kita bagi kat sini. Sepanjang ni. Satu assignment, satu kolom. Kalau 10 assignment, 10 kolom kat sini. Okey cikgu, faham? Jelas penerangan saya cikgu? Senang sangat-sangat. Okey. Untuk muka depan saya tunjuk sekali lagi yang stream ni, yang gambar-gambar yang kat depan ni cikgu boleh select lah, cikgu boleh selectin, cikgu boleh ubah. Cikgu boleh letaklah gambar apa yang cikgu nak. Upload foto ataupun cikgu nak letak gambar yang cikgu sendiri buat cikgu boleh upload foto daripada laptop cikgu. Okey. Itu saja. Macam ni kat depan ni dia akan tunjuklah paparan yang saya bagi tadi. Yang saya bagi tadi present 10 due Tuesday present 10 kat sini. Mana dia ada satu kerja yang saya bagi kat murid-murid dan kerja tu mestilah dihantar pada hari Selasa present 10. Jadi notification ni semua murid akan dapat. Dia orang akan dapat tengok ada satu kerja yang belum siap. Jadi dia orang kena buatlah. Okey cikgu, faham Itu saja. Okey, kalau cikgu ada apa-apa masalah, jangan segan silu untuk tanya pada saya melalui komen di bawah. Cikgu komen je kat bawah. Kalau saya sempat, insya-Allah saya akan jawab. Okey, saya harap itu saja. Dan semoga perkongsian ini memberi manfaat lah untuk kita warga pendidik cikgu-cikgu di Malaysia ni. Okey, terima kasih cikgu Okey, Assalamualaikum.